Ya, pertama saya telah pun menziarahi Ibu Sirul dan dapat bertemu dengan abang dan adik serta adik ipar dan juga bapa saudara dia pada 25 hari bulan yang lalu, seminggu yang lalu. Dan saya terpanggil dan saya begitu terpanggil untuk menemui keluarga Sirul kurang daripada kenyataan yang saya baca dalam akhbar Sinar Harian, kenyataan ibu dia. Dan saya diterima baik oleh ibu dia dan juga keluarga dia dengan kesedihan dan lendangan air mata ibu dia. Dan saya cukup berkeyakinan dengan kenyataan yang dibuat oleh ibu dia bahawa anak dia hanya melaksanakan arahan. Itu kenyataan. Anaknya hanya melaksanakan arahan dan ini sudah menjadi maklum kepada anggota pasukan polis, khususnya kepada pasukan skuad khas UTK. UTK ini hanya ada 400 orang kalau tak silap saya seluruh dalam Malaysia. Dia hanya berpusat di Bukit Aman, berpusat di Bukit Aman. Hanya ada 400 orang saja. Dan mereka yang memang melalui proses nak dipilih duduk dalam UTK itu melalui ujian yang banyaklah, ujian ketahanannya, dari segi fizikalnya, mentalnya cukup dilihat sebagai orang yang punya hati kering, orang yang punya hati kering saja, sebab mereka ni akan melaksanakan operasi black op, operasi hitam. Diistilahkan, saya dipahamkan dalam UTK ini mereka akan melaksanakan operasi hitam, black op. Jadi memang dipilih orang yang berhati kering, orang yang berhati kering. Jadi salah seorangnya ialah Sirul, yang telah pun terpilih dalam UTK. Dan memang UTK itu ditrain ialah untuk melaksanakan arahan kita tembak. Itu diakui dalam mahkamah, seperti yang saya sebut sebelum ini, dalam mahkamah tinggi pada angkat awal perbicaraan, bahawa Sirul mengakui bahawa beliau telah pun menembak 7 ke 8 orang pihak-pihak tertentu yang merupakan arahan daripada pihak polis, kerana mereka itu kumpulan-kumpulan gangster yang dianggap terlepas, pergi mahkamah terlepas dan sebagainya. Akhirnya jalan penyelesaian ialah tembak, kerana dikatakan polis mempunyai cukup bukti penglibatan mereka. Jadi mereka ini menjalankan arahan. Bila arahan dikeluarkan, baik tuan. Jadi sebab itu saya berkeyakinan dengan kenyataan ibu dia dan juga keluarga dia bahawa beliau hanya melaksanakan arahan. Dan saya dipahamkan sekarang ini pihak peguam Sirul akan memfailkan semakan kehakiman dengan meminta 7 orang hakim, kalau tak silap saya, 7 orang hakim bagi menyemak kembali kes Sirul ini. Dan saya sendiri minggu depan insya-Allah akan menghubungi kedutaan Australia untuk membolehkan saya bertemu dengan pihak Suruhanjaya Tinggi Australia di Malaysia untuk mendapat beberapa penjelasan berkaitan dengan kedudukan penahanan Sirul di bawah kawalan pihak berkuasa immigration Australia di Sydney sekarang ini. Jadi ada beberapa perkara yang saya ingin mendapat makluman, penjelasan daripada pihak kedutaan Australia. Saya bercadang akan memohon dalam sehari dua ini untuk membolehkan 9 hari bulan saya dapat mengunjungi pejabat kedutaan Australia
di Kuala Lumpur ni. Dan yang selebih itu saya mengharapkan pihak kerajaan akan memberikan kehidupan kepada Sirul. Saya harapkan pihak kerajaan harus berfikir, sebab kerajaan dikatakan akan memohon untuk ekstradisi daripada pihak kerajaan Australia melalui mahkamah di Australia. Walaupun undang-undang di Australia itu agak ketatnya, sukar untuk bagi kerajaan, tetapi saya bukan nak mempertahankan Sirul kerana itu keputusan mahkamah, tetapi keraguan saya yang amat sangat daripada apa yang saya sebutkan tadi, dengan kenyataan Razak, kenyataan Tan Sri Musa Hassan, dan kenyataan hati seorang ibu. Hati seorang ibu, saya penuh kepercayaan Sirul hanya melaksanakan arahan. Dan apa yang saya minta daripada kerajaan ialah berikan dia kehidupan. Sama ada berikan dia kehidupan di Malaysia ataupun berikan kehidupan dia bebas untuk hidup walaupun di negara luar. Saya juga bimbang. Ya, saya tahu bahawa kalau kita terus mendesak, saya bimbang ada pihak-pihak yang tertentu yang akan mengancam kedudukan Sirul di luar negara, kerana kebimbangan Sirul akan membongkar apa sebenarnya yang terjadi ke atas diri dia. Jadi sebab itu saya harap pada semua pihak berilah kehidupan kepada Sirul. Terima kasih.